Nak belajar kopek kelapa, gelotok kelapa, parut kelapa, DIY cara orang-orang dahulu. Rupanya ada dekat rumah Kedah. Datanglah, nanti boleh tunjukkan. Seronok. Datang tengok keunikan orang-orang dahulu membuatnya secara sendiri dari awal hingga akhir. Pak Ndak berada di Rumah Kedah, Taman Mini Malaysia, ASEAN Culture Park, Aikroh, Melaka. Lama dah tak datang sini. Inilah rumah yang Pak Ndak jaga. Di sinilah kenangan Pak Ndak untuk memberi ilmu pada pelancong di serata dunia, di serata Malaysia, di serata dunia. Untuk memberitahu mereka macam mana orang-orang dulu kopek kelapa, gelotok kelapa dan juga parut kelapa. Bersama Pak Ndak, pencetus guna herba. Ini adalah antara peralatan untuk mengopek kelapa. Selalunya diletak di halaman belakang rumah ataupun di sebelah balai, di belakang halaman rumah. Ini tujuannya untuk mudah kopek kelapa dan mengumpulkan sabut-sabut. Tujah ni dibuat daripada besi berbentuk seperti lembing dan tajam hujungnya. Biasanya hujungnya diletakkan kelapa agar untuk keselamatan kanak-kanak. Mudah sekali untuk kita kopek sabutnya, tak sampai dalam 3 minit kalau kita mahir menggunakannya. Ini adalah proses pertama dalam mengopek kelapa. Dan ini adalah batu yang dibuat daripada batu sungai yang dibentuk seperti bulat untuk digelotok ataupun dipecahkan. Gelotok kelapa, mana kelapa yang dah bulat selepas tanpa sabut, inilah dia proses kedua sebelum parut kelapa. Kalau sebut kelapa, memang orang-orang dulu kalau nak buat sesuatu masakan ke apa juga yang berasaskan kelapa, mesti buat sendiri. Iaitu DIY kan. Orang sekarang bangga DIY, tetapi tak keluarkan peluh. Orang dia dulu DIY secara tradisional. Kali ni Pak Ndak nak tunjukkan macam mana cara nak kopek kelapa, gelotok kelapa dan juga untuk parut kelapa. Bersama Pak Ndak, pencetus guna herba. Pak Ndak berada di Rumah Kedah, Taman Mini Malaysia, Culture Park, Aikroh, Melaka. Ini adalah penujah ataupun ada mata pisau yang untuk mengopek dia punya sabut kelapa. Kalau kita tahu cara nak kopek dia memang senang. Satu biji tak sampai 3 minit. Siap botak kelapa tu. Ini kelapa yang penuh, bersaiz, macam-macam saiznya, kita boleh kopek dia. Inilah dia cara kopek kelapa secara tradisional. Ini adalah batu gelotok untuk kita pecahkan kelapa. Ni Pak Ndak tunjukkan contoh saja. Mana kita, kalau misalkan kelapa yang tadi prosesnya dah sudah dikopek dia punya sabut. Ni prosesnya untuk kita gelotokkan dia. Macam mana kita nak pecah pada batu. Pada batu yang kita buat ni, orang dulu gunakan batu pasir ataupun batu sungai untuk membuatkan batu gelotok kelapa. Yang ni memang pelancong suka kalau pecahkan kemudian hirup air dia. Memang sedap air kelapa. Proses seterusnya untuk memarut kelapa. Sama Pak Ndak, pencetus guna herba di Rumah Kedah, Taman Mini Malaysia, Culture Park, Aikroh, Melaka. Di Rumah Kedah terdapat beberapa jenis koleksi parut kelapa sejak zaman dulu lagi. Ada yang berbentuk kucing, ada yang berbentuk tradisional dan juga ada yang daripada luar negara yang untuk mereka-mereka yang berbadan besar. Ini semua disimpan di Rumah Kedah khas untuk pelancong yang datang kemari. Kalau anda berkunjung ke Rumah Kedah, memang ada. Begitu juga untuk satu lagi parut yang jenis yang terdapat di Malaysia iaitu parut kotak. Ini yang digunakan oleh orang-orang Malaysia. Uniknya mata parut ni boleh disimpan. Kotak tu boleh dibuka dan digunakan semula bila memerlukan. Dan ini pula adalah dulang kayu. Memang diletak khas untuk kelapa. Dulang kayu ni memang susah nak dapat lagi sekarang. Tetapi masih baik lagi di Rumah Kedah dan utuh lagi penjagaannya. Mata parut kelapa ada 2 jenis. Satu menegak dan ni melintang. Kalau melintang ni untuk membuat kuih dan kasar dia punya hasil parutan dia. Begitu juga dengan kalau yang mendongak ke atas tu untuk membuat santan. Dia akan menghaluskan hasil parutan tu dan juga boleh membuat santan yang pekat. Kelapa-kelapa yang telah dikopek tu letakkan dalam dulang dan dituskan airnya agar tidak basi.
Ini adalah mata kukur kelapa yang banyak digunakan oleh orang-orang terdahulu. Ni Pak Nat nak tunjukkan, Pak Nat berada di rumah Kedah dengan berlatar belakangkan sawah padi. Ini adalah kelapa yang dah digelotok ataupun dah dipecahkan. Dia ada 3 peringkat. Mula-mula kita kopek dia punya sabut, kemudian kita gelotok dia ataupun kita pecahkan dia pada batu gelotok. Dan yang ni adalah proses yang akhir untuk membuat sendiri parut kelapa. Ini adalah cara terdahulu. Cara duduk pun, cara orang perempuan kena duduk sopan santun, iaitu dua kaki tu bersimpuh di sebelah kanan ataupun kiri ikut pada kesesuaian badan. Tapi bagi orang lelaki, dia akan mengangkang sedikit. Dia ada cara kangkang dia, iaitu cara duduk dia dua kaki begini. Macam mana cara kita nak parut kelapa, kita ambil sebelah tepi. Mata parut kelapa ada 2 jenis. Satu dongak untuk santan. Yang mata tegak macam gitu sahaja, tegak saja, itu untuk kita tabur pada kuih, terutama pada kuih apam ataupun kuih-kuih kasui dan juga kuih-kuih yang terdapat di Malaysia. Tapi rahsia orang dulu bila tabur kelapa ataupun hampas kelapa untuk atas kuih tu, dia akan kukus dulu. Jadi kelapa tu taklah basi. Bila kita beli kuih, kalau kadang-kadang benda tu baru dibuat 1 jam tetapi kelapa tu basi, sebab apa? Sebab dia tak kukus. Itulah dia rahsia orang di dulu. Kali ni Pak Nat nak tunjukkan cara kukur kelapa yang betul. Yang Pak Nat tunjukkan pada pelancong daripada Melaka, daripada Malaysia, Asia Tenggara dan seluruh dunia. Inilah dia peranan Pak Nat di rumah Kedah untuk menunjukkan cara parut kelapa kepada pelancong, kerana falsafahnya ada tersirat di dalam proses parut kelapa. Mari bersama Pak Nat. Perhatikan, Pak Nat ambil daripada tepi dulu. Kemudian kita pusing-pusingkan dia. Kita pusing-pusingkan dia. Senang saja. Kemudian kita ambil dari tepi. Perhatikan. Ini yang dah diparut. Kita nampak. Kita ambil dari tepi dulu. Jadi secara falsafahnya, orang-orang dulu lebih memahami DIY, do it yourself. Nak buat kuih, buat sendiri. Daripada awal prosesnya hinggalah akhir, semua buat sendiri. Termasuklah kopek kelapa, gelotok kelapa dan juga parut kelapa sebelum dijadikan santan ataupun dijadikan sebagai untuk tabur pada kuih. Inilah dia proses orang-orang dulu memahami apa itu parut kelapa. Bagi kaum wanita, mereka duduk bersimpuh di kiri ataupun kanan ikut pada selesa untuk kuatkan rahim, untuk kuatkan pinggang dan juga tidak rasa perut tu terperesuk juga. Begitulah juga. Inilah dia yang Pak Nat nak tunjukkan macam mana orang-orang dulu parut kelapa secara selesa. Kadang-kadang bila kalau dah selesa, tak perasan kita parut kelapa sampai 3 biji satu hari pun rasa relax, sedap saja. Boleh menyanyi lagi. Lagu-lagu lama. Ala emak kawinkan aku, ala emak kawinkan aku. Seronoknya kan kita nak memarut kelapa biar enjoy. Dan kelapa pun cepat habis dan kita masak pun cepat siap. Lepas tu kita makan. Inilah dia proses parut kelapa bersama Pak Nat, pencetus guna herba. Ini adalah posisi untuk orang lelaki parut kelapa pada zaman dahulu semasa gotong royong pada hari keramaian, hari perkahwinan, macam-macam yang untuk tujuan gotong royong. Ini posisi dia bila duduk, kedua kaki kangkang sikit dan ni dia punya mata parut mencanak ke atas. Orang dulu kata mencanak, mendongak. Yang ni pun adalah untuk santan, mata dia halus dan dia dongak ke atas. Dan cara parut dia sama juga, iaitu ambil pada belah tepi. Ambil bahagian tepi, kita parut. Kalau kita tahu kedudukannya, kita rasa selesa, pinggang kita tak sakit, perut kita pun tidaklah terperesuk dan mengeluarkan angin. Inilah dia posisi yang betul. Selepas proses kukur atau parut kelapa, tempurung dia jangan dibuang.
kita keringkan, kemudian kita jadikan bahan api atau bahan bakar untuk masak lauk dan juga kita boleh buat kuih bakau. Kalau di Melaka buat kuih bakau, orang lama kata memang harum, baunya daripada jauh dah menyengat hidung kita, dia punya harum dia. Begitu juga kita keringkan dan kita olah semula menjadi kraft tangan yang cantik. Boleh buat pasu dan juga boleh buat bunga dan pelbagai lagi hasil-hasil kraft tangan yang kita olah dan boleh menjana pendapatan. Itulah dia kelapa yang dah dikukur dan diparut diguna semula. Inilah dia penceritaan kelapa pada kali ini yang Pak Nat berada di Rumah Kedah. Petik herbs, petik. Kita cari kelapa, kita kopek sabut kelapa, kita gelotok kelapa dan juga kita parut kelapa. Kita jadikan makanan dan juga kita jadikan hidangan. Inilah dia kelapa DIY yang digunakan oleh orang-orang terdahulu. Sama Pak Nat, pencetus guna herba.